Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafaati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup dan telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang besar Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Terus dipilih kita oleh Allah untuk berada dalam rumahnya, untuk menyempurnakan iman dan taqwa kita kepada Allah, jadi hamba yang taat kepada Allah. Maka nikmat yang paling besar yang sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, pada malam ni seperti biasa kita akan mulakan bersama-sama membaca 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima bacaan kita dan memberikan ganjaran yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah yang boleh mengganggu gugat keadaan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan yang terakhir pada bulan lepas kita telah selesai membicarakan pada dosa yang ke-22 pada muka surat 123, iaitulah menceritakan tentang khianat. Dan dapat kita buat satu kesimpulan mudah, khianat ini akan membawa kepada bencana dan kerosakan yang sangat luar biasa. Apa-apa saja yang berlaku dalam keadaan di sana tidak ada amanah, kejujuran, maka sudah pasti satu-satu perkara itu tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ia melibatkan amanah, yang satu benda, siapa saja yang nama dia hamba Allah takkan lari daripada disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita, atok betul-betul segala amanah kita, pastikan apa yang wajib ke atas kita itu telah dilaksanakan, bukan hanya sekadar diri kita saja, bahkan ke atas sesiapa yang wajib untuk kita menjaganya. Sebab orang yang khianat ini akan dicampakkan dan diberikan azab yang cukup keras oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi pastikan kita ini bukan daripada golongan pengkhianat, terutamanya pengkhianat kepada Allah dan Rasul, seperti mana Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang percaya kepada aku, jangan kamu khianat kepada Allah. Allah menggunakan nama dia. Patutnya Allah boleh, dia kata la takhunu li, jangan kamu mengkhianati padaku, tapi Allah kata la takhunullah, jangan kamu khianat, yang mana satu zat yang kamu panggil Allah, yang kamu mengaku dia Tuhan, yang di sana ada arahan dalam bentuk suruhan dan larangan. Jangan khianat pada segala arahan Allah dan juga pada arahan Nabi. Dan juga jangan kamu khianati amanah-amanah yang telah pun diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini pesanan yang kita tengok daripada bab khianat ni, tuan-tuan. Pembukaan pada bab ni Allah Ta'ala telah menceritakan pada ayat tersebut. Mudah-mudahan kita semua akan dijadikan oleh Allah daripada orang yang sabar untuk menanggung amanah dan berjaya untuk membawa segala amanah sehinggalah akhir hayat kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, pada malam ni kita akan tengok pula pada dosa yang ke-23 di bawah tajuk mengingkari takdir Allah. Bila kita sebut tentang takdir ni, tuan-tuan, apa benda yang kita nak faham? Pertamanya, takdir ini merupakan satu perkara yang diminta kepada setiap orang yang mempercayai Allah sebagai Tuhan untuk beriman dengannya, untuk mempercayai segala ketetapan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasan tak pada rukun iman yang ke-6, yang terakhir sekali daripada 6 rukun iman itu, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada qadar ni apa? Itulah ketetapan Allah. Jadi bab ni nak tengok kepada orang yang tak mau percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita nak pergi dulu, nak bagi faham sikit yang dimaksudkan dengan qada dan qadar ni apa. Dia ada dua pecahan kalau kita ambil daripada qada, ketetapan Allah. Qada pertama adalah qada mubram, yang merujuk kepada segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali ke atas setiap hambanya,
yang tidak dapat diubah walau dengan apa cara yang kita lakukan sekalipun. Ini untuk menunjukkan kehebatan, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Contoh, lahir kita, mati kita, rezeki kita, jodoh kita. Ini semua adalah ketetapan Allah yang buatlah macam mana pun kita tak akan ubah. Ambil bab simple, mati sudahlah. Kita dah tak tahu apa nak jadi esok. Cerita nak mati ni lagi dah tak tahu bila. Satu benda yang hanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, yang akan tiba apabila waktu dijanjikan. Kita sendiri tak tahu. Kita duduk tang sini ni tuan-tuan puluh tahun dah. Ini tanah tumpah darah kita, ini qaryah kita, ini rumah kita, bahkan kita warisi di sini ni, di tempat kita duduk lah ni, mungkin daripada tok nenek moyang kita lagi. Bukan kata baru kita duduk tang ni, keturunan kita kat sini. Tiba-tiba mai hari mati, duduk ada kat Amerika. Tak tahu. Allah mengetahui segalanya. Ini qada' mubram. Satu lagi yang kedua, qada' mu'allam. Qada' mu'allam ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak azali terhadap hamba-Nya, sama macam tadi, cuma ianya boleh diubah dengan beberapa usaha dan perbuatan. Contoh dari segi kepandaian. Contoh dari segi kekayaan. Kita ambil kepandaian, asal manusia yang lahir ni dalam keadaan semuanya jahil. Tak tahu apa. Baby, kita pun datang daripada baby, anak kecil yang baru lahir tuan-tuan, kencing berak dia kat situ, dia tak tahu kata benda tu, dia tak tahu apa. Satu persatu apabila dia ajar, maka ketika itu dia mula menguasai dan dia mula memahami. Sebab tu pada anak kecil ni Nabi sebut kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak ni lahir atas fitrah sama. Dia tak ada agama lagi pada waktu tu. Dia tak ada pegangan, dia tak ada tata cara, dia tak ada jalan hidup lagi. Fa abawahu, maka mak ayahnya lah, parent dia lah, yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Nak jadikan dia Yahudi, nak jadikan dia Nasrani, nak jadikan dia Majusi, atau nak jadikan dia seorang Muslim yang mewarisi apa yang ada pada mak ayah dia. Maka daripada situ hantar pergi sekolah, hantar tu, hantar ni pun, sampai akhirnya berjaya. Daripada tak tahu apa sampai boleh berjaya. Ini qada' mu'allam. Maka beriman dengan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wajib. Sebab kita ini hak Allah. Dalam kehidupan kita, kita tak dapat lari daripada masalah, ujian ataupun musibah. Sebab setiap orang yang Allah Ta'ala ciptakan, dikhususkan pula kepada mereka yang menyembah Allah, ujian inilah titik tolak nak tengok sejauh mana kedudukan kita itu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Jumaat baru ni, teks khutbah Jumaat, tajuk dia berkenaan dengan hikmah musibah. Cerita tentang musibah. Kalau kata masjid yang dia baca teks lah, kan? Dan kita boleh tengok di situ, rupanya musibah ni memang ketetapan Allah. Allah kata kami akan uji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan kekuatan, macam-macam bentuk ujian, tak sama. Tujuan ujian apa dia? Nak tengok di mana kedudukan kita. Sekadar mengaku kita ini hamba Allah, sekadar mengaku Allah itu Tuhan, tak cukup. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, apa hampa ingat, hampa mengaku aku ni Tuhan, hampa duk buat zikir la ilaha illallah, hampa duk angkat syahadah macam tu, hampa ingat benda tu cukup? Tak cukup. Wa hum la yuftanun. Hampa tak kena uji lagi. Maka ujian ini termasuk dalam ketetapan Allah. Kita sihat 2 tahun, mai satu hari Allah bagi sakit. Tujuan dia apa? Nak uji. Adakah itu ketetapan Allah sakit itu? Ya, itu maksud dia ketetapan Allah. Berpuluh-puluh tahun kita senang, mai satu hari kita susah.
Selalu duk pegang duit kiri kanan, lari duit pun tak ada, korek pergi mana pun tak jumpa. Itu ujian. Adakah ketetapan Allah? Ya. Yang baik pun datang daripada Allah untuk kita, dan benda yang kita rasa musibah itu juga benda tak seronok pun datang daripada Allah. Sebelum ni kita dah sebut beberapa kali, tengok pada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna. Allah Maha pemberi nikmat dan Allah juga Maha memberi mudarat. Jangan kita sangka mudarat itu saja ujian. Nikmat itu juga sebenarnya ujian. Berapa ramai orang yang sihat walafiat lebih elok daripada kita, tak sakit, tak ada apa. Daripada kecil sampai ke dewasa, sampai ke menginjak usia veteran, tak ada sakit apa-apa, elok, cergas. Masjid tak main. Berapa ramai yang Allah Ta'ala beri kekayaan, duit ni tak ada masalah. Main nak PKP ke, harga naik ke apa ke, aku duit memang duk ada, tapi tak sedekah. Jangan kita rasa nikmat ni satu keseronokan. Sebab kalau kita baca benda-benda yang menyeronokkan itu sebagai nikmat, kita akan lupa kepada syurga. Sebab sifat nikmat yang kita duk kejar hari ni syurga betul. Tuan-tuan kejar syurga betul. Sebab apa kita kejar syurga, termasuk dengan saya? Sebab kita faham di sana tempat menerima nikmat. Buktinya, kalau kata nama benda tu nikmat, takkan dia bersifat sementara. Contoh tubuh badan. Kalau kita flashback balik waktu kita muda dulu, setakat nak angkat berat kiri kanan tak ada masalah kot. Setakat nak berjalan berkilo-kilo ni tak ada masalah, semua okey. Tak ada lah nak kata penat ke, semput ke, tak larat ke, tak kuat, tak ada. Dulu mata kita terang elok, telinga semua clear-clear. Lah ni tak ada apa pun tak nampak dah. Pakai spek pun letak kantor kat depan. Benda tu makin menghilang. Adakah sifat nikmat tu menghilang? Tak. Yang kata nikmat mesti kena kekal, bahkan bertambah. Benda tu ada di mana? Di syurga. Untuk orang yang faham nikmat itu di sana, maka dia akan menggunakan kelebihan pemberian Allah, mungkin dari segi sihat, dari segi kekayaan, untuk mendapatkan nikmat di sana. Waktu dia sihat, dia buat jalan agama, dia main masjid, dia bawa orang, dia dakwah dan sebagainya. Waktu dia ada duit, dia sedekah, dia infak, dia tolong orang. Sebab dia nak cari nikmat di sana. Sebab itu kita jangan duk pandang yang kata ujian ini hanyalah dalam bentuk kemudaratan semata-mata. Macam mana kita tengok saudara kita di Palestin, 2 bulan lebih dah tak selesai-selesai lagi. Kita dah nampak pada bentuk kemudaratan. Mereka walaupun dibom, walaupun ada yang mati, walaupun tak ada makan minum, rumah tak ada, apa cerita macam-macam benda teruk di sana tuan-tuan, lebih daripada apa yang sedang kita tengok dan kita bayangkan. Tapi kedudukan mereka dengan Allah tak berubah. Sembahyang 5 waktu mereka kuat, zikir mereka tak berhenti. Pergantungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala sikit pun tak goyang. Kita yang hari ni, yang berasa selesa, yang berasa aman, damai dan sebagainya. Maka sebab tu tuan-tuan, apa saja yang berlaku, kita kena yakin ianya datang daripada Allah. Sebab tu kalimah yang selalu kita sebut bila dengar mayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita orang call ke apa ke, Assalamualaikum, inna lillahi tu, siapa mati dia kira dengar inna lillahi ni ada matilah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila ditimpa ke atas kamu musibah, ditimpakan ke atas kamu ujian, kedukaan, kesedihan, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni mai pada Allah dan kita akan pulang kepada Allah. Dan ayat tu, kalau kita takut bila kita dapat nikmat, kita kufur nikmat, banyakkan ingat ayat tu, banyakkan zikir, sebut ayat tu ulang-ulang kali. Duit kita ada banyak ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah bagi ke aku nak balik ke Allah, nanti Allah tanya apa aku nak jawab. Hari ni kita sihat kuat, kita ada pangkat kedudukan pengaruh tinggi. Kalau kita tak jaga agama, lah ni Allah bagi ke aku kedudukan, nanti kalau aku tak jaga agama, apa aku nak jawab dengan Allah. Ini akan berlaku
kalau kita percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat lari daripada ketetapan hidup. Dan kita selalu berdoa ke Allah supaya Allah Ta'ala mengaturkan yang terbaik dalam kehidupan kita, betul. Kita tak tahu, ada 2-3 pilihan, nak ambil hak mana, nak ambil hak mana. Yang tu pun kita tak tahu. Kotlah nak berasa diri ni hebat sangat ke apa ke, kan? Contoh anak-anak kita, cucu kita nak pergi sekolah. Habis sekolah rendah nak pergi sekolah menengah, dapat 2-3 tawaran, nak pergi mana tu? Hak ni dapat SMKA Masyur, hak ni dapat MRSM. Dapat 2 tu pun pening dah. Nak pergi mana tak tahu. Nampak sangat lemahnya kita. So kita akan buat apa? Istikharah. Kita akan minta yang terbaik daripada Allah. Sebab apa? Bila kita faham Allah saja yang mampu mengatur kebaikan pada setiap hamba-Nya. Kita tahu benda tu. Jadi bila kita tahu Allah ni mengatur, mustahil Allah Ta'ala akan mengatur kita ke arah kejahatan. Mustahil Allah Ta'ala akan membawa hamba dia ke arah kebinasaan dan kezaliman. Mustahil. Allah tak akan zalim pada setiap hamba dia. Sebab tu bila berlaku beberapa perkara, kadang-kadang kita tengok kan, macam contoh, sebelum ni ada satu orang yang terkenal lah dalam negara kita yang dia ubah jantina dia. Lari lah, duduk kat Australia. Kan? Dia kata apa? Dia kata, saya lebih kurang macam nak salahkan takdir lah. Nak buat macam mana? Takdir saya macam ni. Memang saya lelaki tapi jiwa saya perempuan. Mana boleh nak salah takdir? Bila dia salah takdir, mana dia menyalahkan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia yang pilih untuk berada dalam kedudukan tersebut. Kalau kita buat dosa, kita buat kesalahan, kita tak boleh kata, oh yang ni mesti Allah Ta'ala dah tetap kat aku macam ni. Sebab tu aku buat. Allah bagi kita akal. Sebab tu dalam surah At-Tin, Allah Ta'ala dah highlight tau kat kita, suruh kita fikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan-tuan apa yang ayat ni kan? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka lah yang merendahkan diri mereka serendah-rendahnya. Orang yang duk main judi contoh kata, orang yang duk minum arak, orang yang duk buat perlakuan homoseksual, orang yang duk berzina. Takkan dah dia tak tahu benda tu haram. Selalu kita duk bincang benda ni kan. Takkan dia nak buat macam mana? Saya dah memang Allah takdirkan, saya tak minat kat perempuan. Saya lelaki, minat kat lelaki. Takkan kita nak kata macam tu? Sedangkan kita tahu dah benda tu haram, benda tu tak betul. Memang saya, jiwa saya macam ni dah. Takdir saya macam ni. Makna kata dia sedang memburukkan Tuhan pada waktu tu. Sebab tu salah satu daripada dosa-dosa besar ialah apabila dianya mengingkari takdir Allah dan dia menyalahkan Allah pada setiap maksiat yang dia lakukan. InsyaAllah kita akan tengok pada bab ni. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan ketetapan. Allah nampak kat sini, tak ada satu benda pun Allah Ta'ala cipta dengan saya saja. Tak ada. Satu-satu ciptaan Allah itu ada tujuan, ada objektif, ada sebab. Pasal apa Allah Ta'ala cipta kita ni? Seramai-ramai manusia berjenis-jenis orang yang duduk di seluruh muka bumi Allah SWT ni. Apa tujuan Allah cipta kita? Kalau secara umumnya Allah sebut dalam Quran, apa tujuan penciptaan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, menyembah aku, untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Itu tujuan kita. Bagaimana cara kita nak menyembah Allah, itu semua telah pun didetailkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam bentuk rukun Islamnya, dalam bentuk rukun imannya, dalam bentuk akhlak dan adab tata caranya.
Mana kata ayat ni menunjukkan kepada kita Allah lah yang menetapkan segala sesuatu yang berlaku. Dan penetapan Allah itu ada sebab, ada tujuan, ada kira-kira, ada cerita, bukan saja-saja. Maka tak dapat lari diri kita daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok hari ni kita dah faham apa sebenarnya maksud ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia melibatkan kepercayaan kita kepada Allah. Saya tuan-tuan ingat Allah susah. Biasanya susah ni senang sangat saya ingat Allah. Tengah-tengah bawa motor tayar pancit Allah. Tu benda pertama aku baik pula Allah pancit pula dah. Kok jalan sakit apa terbelanggar ke apa Allah. Bila datang benda buruk-buruk, benda sakit, benda tak syok, teringat ke Allah. Tapi bab benda senang ni, tiba-tiba dapat duit masuk ke, tiba-tiba dapat rezeki lebih ke, tang tu Allah tak tahu ada kat mana. Ada, tapi lupa. Nak sebut pun jadi kurang. Patut dapat benda seronok pun nak kata Alhamdulillah ke apa kan. Duduk rumah saya, duduk berehat ni, tiba-tiba orang minta sikit nak ke apa ke, oh terima kasih lah. Tak ada pun kau nak sebut Alhamdulillah ke apa ke. Kurang. At least jadilah tuan-tuan. Ada juga waktu nak ingat Allah. Daripada terus susah senang Allah pun dia tak ingat. Waktu senang dia duduk seronok, waktu susah dia salah ke Allah. Pasal apalah aku kena uji sakit macam ni wahai Allah. Pasal apalah bagi aku benda yang berat macam ni. Umur 60 dapat tahu ada kanser. Daripada dia lahir sampai 60 sihat tubuh badan elok Allah Ta'ala bagi, tak nampak. Mai hari dia dapat sikit ujian daripada kesakitan, dia terus salahkan Allah, terus putus asa dengan rahmat Allah. Ini orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kita tengok tadi tuan-tuan, ayat yang kita kena tanam dalam diri kita bahawa kehidupan kita ketetapan Allah. Apa yang perlu kita buat? Patuh arahan Allah dan sentiasa berdoa ke Allah. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita laluan kehidupan yang diridai oleh Allah. Biar Allah yang atur kehidupan kita. Biar Allah yang memberi ketetapan pada segala benda yang kita perlukan. Di samping kita berusaha berikhtiar untuk menjadi hamba yang mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berkata Ibnu Al-Jauzi di dalam tafsirnya berkaitan sebab turunnya ayat ini, terdapat dua pendapat. Baik, ada dua pendapat tuan-tuan pada sebab turunnya ayat yang ke-49 yang kita baca tadi ini. Pertama, kisah golongan musyrikin di Mekah yang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencanggahi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takdir. Lalu turunlah ayat ini. Hadis berkaitan kisah ini telah dikeluarkan, dinyatakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Menurut kisah ini, menurut riwayat daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, ayat ini sebenarnya diturunkan kepada kaum Qadariyah yang menganggap manusia berkuasa sepenuhnya dalam setiap tindakan mereka. Ini sebab turun pertama tuan-tuan, kerana ada golongan musyrikin Mekah yang mai jumpa Nabi SAW yang cuba nak menyalahi masalah takdir. Dan tuan-tuan, disebutkan juga di sini bagaimana seorang sahabat Sayyidina Abu Umamah bagi tahu ayat ini diturunkan kepada kaum Qadariyah. Qadariyah ni tuan-tuan, golongan yang menganggap manusia berkuasa sepenuhnya dalam setiap tindakan mereka. Sekarang ni Pak Qadariyah ni tuan-tuan, boleh juga kita kenali mereka dengan nama etis. Etis ni orang yang tak ada agama. Orang yang duk abang segala yang berlaku ni tuan-tuan semuanya adalah bersifat semula jadi menurut kitaran. Jadi pok-pok ni mereka kata mengandung, bersalin, beranak, mati ni memang kitaran. Tak ada mula, tak ada akhir, tak ada orang yang cipta, tak ada Tuhan pun. Dan tuan-tuan, sekarang ni golongan etis ni semakin bercambah di kalangan orang Islam. Baru-baru ni jadi isu besar apabila diviralkan dalam Facebook terutamanya, tentang perjumpaan golongan-golongan etis ni tuan-tuan, yang kebanyakannya anak-anak muda remaja. Kita suruh mereka pergi mengaji, nak pergi cerdik, sekali mereka pergi jumpa jalan, keluar pada agama, jadi tak percaya kepada Tuhan.
Ini golongan yang menganggap apa-apa yang ada pada mereka ni hasil usaha mereka. Kalau hari ni aku kaya, disebabkan penat lelah aku bekerja. Kalau hari ni aku pandai, disebabkan aku study, disebabkan aku pulun belajar. Kalau hari ni aku berada di tampuk kekuasaan, disebabkan jalan-jalan yang aku lalui untuk nak mendapat kejayaan, nak menjadi seorang pemimpin. Dia merasakan semua tu datang daripada diri dia. Dia tak rasa langsung ini semua ketetapan dan pemberian daripada Allah. Hari ni kita boleh berjalan, hari ni kita boleh main masjid, hari ni kita boleh makan, hari ni kita ada duit, semua tu pemberian Allah. Sebab tu kita boleh hidup lagi. Kalau Allah biar kita urus diri kita sendiri, tuan-tuan tak tahu bagaimana kedudukan kita, tak tahu di mana keadaan kita. Dan kadang-kadang kita tengok macam pelik, tuan. Kita ni yang semayang ni tak pernah tinggal, bangun tahajud, puasa kita, puasa sunat semua kita buat, sedekah ni hari-hari. Tengok kat satu dua orang ni, mereka ni semayang pun tak, minum arak hak tu hak ni, tapi hidup senang, nampak tak ada masalah, kaya raya. Anak-anak menjadi pandai semua, kita ni buat macam-macam, ayat Yasin 7 law dah kita buat. Anak duk tak cerdik gitu lah, pasal apa ni? Nampak tak bagaimana ketetapan Allah? Allah ni, kalau bila satu-satu hamba dia mula duk berasa kata dia ni hebat disebabkan diri dia, waktu tu Allah Ta'ala mula lepas dia. Allah tak pegang dia. Dan apa yang dia nak, Allah akan bagi. Anak kaya, aku bagi kaya. Anak sihat, aku bagi sihat. Anak pangkat, aku bagi pangkat. Allah nak akan biar dia akan berada dalam keadaan semakin hari semakin jauh daripada Allah. Padahal dia duk rasa macam bila dia makin hebat dengan pemberian Allah tadi, rupanya memang betul apa yang aku buat ni usaha aku, dia akan yakin lagu tu. Tapi sebenarnya dia semakin jauh daripada Allah. Sampai ke akhirnya, waktu dia mula sedar bahawa sebenarnya apa yang dia fikir selama ni salah, waktu tu dah terlambat untuk diri dia. Biasanya nak sedar ni bila? Waktu sakaratul maut. Waktu taubat dah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sekarang ni dalam masyarakat kita, golongan tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada agama ni berlambak. Ni geng yang Qadariyah ni, depa duk berasa depa lah buat semua. Depa lah hebat, depa lah pandai, depa lah terror, depa semua. Yang sekarang ni kalau kita tengok antara ciri-ciri orang Qadariyah ni sebenarnya Yahudi lah. Depa duk berasa depa jalan yang paling pandai, depa yang paling mulia, bangsa lain hina, bangsa lain anjing, kena bunuh lah yang tu lah apa. Ni jenis-jenis ni. Jadi duk mengingkari takdir Tuhan. Dan Allah Ta'ala pun dah sebut dah. Kalau kita ambil contoh Yahudi kan, yang tu tak apa Allah sebut. Mereka akan buat kerosakan sekali, dua kali, kemudian mereka akan dibinasakan. Kalau kita yang tak sebut ni tuan-tuan, duk berasa kita hebat sedia, sampai ke mati tak ada nak taubat, di mana kedudukan kita nanti di akhirat Allah? Bagaimana Allah nak beri kepada kita kejayaan? Sedangkan kejayaan yang hakiki ialah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Adapun sebab yang kedua, peristiwa seorang padri dari Najran telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, adakah kamu mendakwa bahawa maksiat yang dilakukan oleh manusia ini berlaku dengan takdir?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu semua adalah musuh-musuh Allah." Kemudian turunlah ayat ini. Ada seorang padri yang main berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuba nak cari kelemahan pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyakan kepada Nabi, adakah hari ni orang duk buat jahat, orang duk buat dosa ni ketetapan? Dah kata kita lahir bila, kita mati bila, kat mana rezeki kita, macam mana kahwin dengan siapa, semua Allah atur. Semua perjalanan kita ni di bawah pengetahuan Allah. Makna kata maksiat ni Allah jugalah yang atur lah. Kalau lagu tu cerita dia Allah atur lah siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Kalau macam tu cerita dia tuan-tuan, tak gunalah kita hidup. Contoh kata kita ni orang yang insya-Allah sampai mati kita beriman kepada Allah, mudah-mudahan amin.
Contoh, saya buat contoh lah. Sampai mati kita ni orang Islam. Allah itu Tuhan kita. Kita meneruskan kehidupan kita macam biasa. Jaga amalan kita, tinggal larangan kita. Tapi di sisi Allah, Allah tetapkan kita ni ahli neraka. Layak tak Allah jadi Tuhan? Mana boleh Tuhan macam tu? Itu dah sikap pilih kasih. Kalau macam tu kalau teruk lah kita. Kita duk buat jalan nak pergi syurga, tapi di sisi Allah kita ni memang ahli neraka dah. Kalau macam tu, hang buat pergi apa pun. Hang sembahyang ke, hang apa ke, hang tetap masuk neraka. Macam ni yang Padri ni cuba nak tanya kat Nabi SAW. Ni kawan ni duk mencuri, kawan ni duk minum arak, kawan ni duk berzina. Allah yang tetapkan. Dia tanya Nabi SAW. Maka Nabi hampa ni semua musuh Allah. Kemudian turun ayat ni. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan ketetapan. Ini asbabun nuzul kepada ayat yang kita tengok tadi tuan-tuan. Nak habaq kata segala ketetapan Allah itu bila kita fahami ada benda yang boleh ubah, ada benda yang tak boleh ubah. Untuk sekarang ni dengan keadaan tuan-tuan yang berada di hadapan saya yakin kita boleh faham benda ni. Kan? Bab pengetahuan, bab kekayaan, bab tu semua datang daripada Allah. Itu kena ada ikhtiar. Rezeki Allah tak, memang Allah tak rezeki. Tak bermakna kalau kita duduk goyang kaki kat rumah tak benda rezeki kan golek mai dah. Kita mesti keluar pergi cari. Mesti usaha untuk dapatkan dia. Walaupun Allah dah tetap rezeki kita banyak mana. Duk saja tak ada. Sebab Allah nak tengok bagaimana kita nak mendapatkan benda tersebut. Kalau duduk saja semua rezeki masuk ya tuan-tuan, macam mana kita nak bekerja? Macam mana kita nak bergantung ke orang? Macam mana kita nak mendapat? Oh, yang tu dia jadi cerita lain. Jadi saya tak mau pergi sampai detail lagu tu, cuma nak hamak kat kita bahawa apa pun yang berlaku pada diri kita hari ni, yakinlah semuanya datang daripada Allah. Apa yang ada kat kita? Sebab tu kita jangan sombong. Bila kita faham ini datang daripada Allah, dan automatik kita akan rendah diri. Bila masa pun kita akan rasa hina. Kita tak rasa diri kita hebat, kita tak rasa diri kita kuat dan sebagainya. Baik. Terdapat satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah wa jama'a Allahu an-nasa fi sa'idi wahidin nadi munadi yasma'ul awwalin wal akhirin aina al-khusma'illah fayaqumul qadariyah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang yang terdahulu, yakni umat terdahulu, dan umat yang mutakhir, yakni umat yang terkemudian di hari akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat menyeru sekalian makhluk dengan ucapan, "Di manakah kamu musuh-musuh yang mencanggahi perintah Allah?" Selepas itu bangun kumpulan Qadariyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Geng-geng yang duk berasa depa lah mengatok, depa lah yang duk buat segala-gala, depa lah tu, depa lah ni. Kita jangan jadi itu tuan-tuan. Kita apa jadi pun alhamdulillah. Apa jadi pun syukur kepada Allah. Apa jadi pun sebut ini datang daripada Allah. Tak kira benda tu dari segi benda yang berbentuk keseronokan ataupun dalam bentuk ujian. Maka betul lah tuan-tuan, Islam ajak kita melalui ajaran Nabi SAW. Apa yang ada pada kita hari ni tuan-tuan, jangan compare dengan orang. Walaupun orang tu duduk serumah dengan kita, contoh adik-beradik kita, mai pada rahim yang sama dengan kita, tapi rezeki masing-masing tak sama. Kalau hidup kita sentiasa duk compare dengan atas, lalah kita takkan berterima kasih kat Allah kan. Kita ada kereta, tapi kereta kita beza. Duk tengok dengan adik kita, dia pakai Mustang lah kata. Dia berjaya, dia mengaji pandai, dia duit banyak, kereta besar, rumah besar. Kita duk compare hidup kita dengan dia. Tuan-tuan, bila nak wujud syukur? Sebab kita tak compare dengan orang bawah. Cuba compare dengan orang bawah.
Orang yang kereta mungkin lebih murah daripada kita, kereta yang masalah daripada kita, ataupun orang yang tak ada kereta terus. Hari ni kita ada sedikit kekayaan, kita dok compare dengan orang yang lebih kaya. Sampai bila pun kita tak reti nak berterima kasih. Maka kita tak mau jadi orang yang akhirnya bila kita duk berasa kita aja pandai, kita aja hebat, tuan-tuan, takut dalam tanpa kita sedang kita ni dah termasuk dalam golongan qadariyah. Yang duk rasa kita yang atok diri kita sendiri. Ada satu zikir yang kita duk sebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni bima nafsi tarfata ain. Tuan-tuan dah dengar zikir tu? Famous zikir tu. Dan yang tu satu ayat yang merujuk kepada permintaan kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala jaga kita, jangan sampai Allah Ta'ala tak ambil tahu dalam perihal perjalanan kehidupan kita, tarfata ain, walaupun sekelip mata. Dalam satu kelip mata tu pun, tuan-tuan, yang sangat cepat, sekelip mata cepat, dalam kecepatan tu pun kita minta supaya Allah sentiasa mengatur perjalanan hidup kita. Kita serah diri kita sepenuhnya, bulat-bulat sampai mati kepada Allah. Waktu tu baru kita akan jadi hamba Allah. Kita takkan jadi orang yang merasakan apa yang ada pada kita ini adalah hasil mausul daripada kita. Tak. Maka iman kena kuat. Iman kena kuat. Takwa kita, takut ke Allah kena bertambah. Baru kita takkan jadi seperti orang-orang yang macam ni. Nampak macam simple, tuan-tuan. Tapi bila sekali kita berasa diri kita ni, tuan-tuan, apa yang ada pada kita, hasil daripada kita, ketika tu kita dah ada masalah dengan Allah. Jangan. Sebab kita ni hamba Allah. Tak boleh lari kita daripada hamba Allah. Sentiasa kena duduk di bawah Allah SWT. Baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 47 hingga 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia, dan di akhirat pula mereka akan berada dalam api neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap di atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Antara sebab mereka, yakni puak Qadariyah, dinamai musuh Allah atau pembantah, yakni penentang, kerana mereka mempertikai dengan mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menentukan seseorang melakukan maksiat, kemudian dia sendiri mengazab mereka atas maksiat tersebut. Ni Allah Ta'ala beritahu. Tadi kita tengok ayat dia hujungnya. Ni kita tengok 3 ayat yang di hadapan dia. Allah bagi tahu orang berdosa ni sesat di dunia dan akan diazab di akhirat. Siapa yang menyesatkan kita sebenarnya? Tuan-tuan rasa hari ni kalau kita buat dosa, siapa yang menyebabkan kita buat dosa? Selalu kita duk sebut kadang-kadang kan, kita mungkin tak buat dosa besar-besar. Nak zina, minum arak, wal'ayazubillah, tak buat kot. Kita faham benda tu. Nak pergi beratok kedai, beratok nak pergi beli nombor ekor, tak buat kot, insyaAllah. Tapi dosa yang pada kita anggap kecil, tapi benda tu besar. Contoh nak mengata ke orang. Tuan-tuan tahu kan mengata ke orang haram, Nabi tak bagi. Kita pun tahu benda tu. Tapi kadang-kadang bila duduk menyembang ni, terkali duk mengata ke orang, duk cerita tentang hal buruk orang. Benda tu agama larang. Adakah ketika itu Allah yang tetap, okey, pada sekian-sekian waktu ni hang akan mengata kat diri ni? Adakah itu maksudnya? Dah.
Kita dah mengaji, kita dah tahu benda tu haram. Patutnya bila kita duduk dalam satu kumpulan yang orang duk sembang tentang cerita buruk orang, aib orang, duk kutuk orang, apa kita kena buat? Kita kena keluar daripada keadaan tersebut. Kita tahu, tapi cerita kata aku orang ni mana syok lah, kena dengar. Kita pilih untuk duduk. Ketika tu dosa yang kita buat, takdir ke kita pilih? Kalau kita cakap atas iman, kita cakap macam ni, kita akan faham. Kita yang pilih untuk buat dosa tersebut. Bukan ketetapan Allah. Tapi orang Qadariyah ni, mereka kata apa? Allah yang tetap pada waktu tu. Aku kena minum arak. Aku nak buat macam mana? Memang aku tahu benda ni haram. Tapi dah kata semua benda Allah tetap, maka minum arak aku ni pun Allah yang tetap. Ni Allah abang. Orang yang sesat. Mereka kat dunia rugi, kat akhirat akan dapat azab. Sebab mereka duk berasa betul. Wah, aku duk buat ni zina, aku duk ngata kat orang, aku duk bunuh orang pun semua ni ketetapan Allah. Ni sehari dua ni kita viral satu isu yang budak sekolah kena langgar ni. Saya bukan nak komen tentang keadaan tu. Tentang siapa pelaku dia yang kena, bukan nak komen tentang tu. Tapi apa yang kita boleh ambil dengan kita tengok tuan-tuan? Adakah Allah tetap budak tadi ni dia akan dilanggar oleh keadaan macam tu? Kalau kita kata mudah aja. Okey, kalaulah pelanggar tadi dia ada sambang sikit. Dan kita faham dalam Islam antara benda yang ditekankan kepada kita supaya tahan marah. Satu hadis Nabi sebut 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau marah tahan, tahan. Kalau kita mengaji benda tu, kita faham, kita amalkan tuan-tuan. Kalau dia sabak sikit, agak-agak boleh jadi dah isu tadi. InsyaAllah tak jadi. Akan takkan kata, nak buat macam mana, ada takdir memang budak ni akan jadi macam ni. Kalau begitu teruk, semua benda buruk kita sandarkan kepada Allah. Sedangkan Allah itu membenci perkara-perkara yang buruk. Tuan-tuan boleh faham tak? Kita jangan duk kata hari ni, kita nak cari turning point. Manusia ni biasa. Dia bila ada benda tak kena, dia kira nak cari orang, dia nak pelepah. Dia kira nak pelepah diri dia. Dia pusing kot mana pun. Janganlah sampai pusing pelepah pergi kat Allah. Allah tak mau hamba-hamba dia jahat. Allah tak mau hamba-hamba dia buat benda yang tak baik. Dalam Quran, dalam hadis, semua diceritakan benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat. Kita duk mengaji ni pula benda-benda yang memang duk buat, tapi benda ni larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila kita nak menyalahkan Allah dalam dosa maksiat yang kita buat? Sambil doa kata yang tu takdir, yang tu ketetapan, Allah dah tulis siap-siap dah. Lega kalau lagu tu. Terus hidup senang lenang tu, buat pi apa nak buat? Kalau duk berasa lagu tu sedia. Tapi Allah dah abang dah. Orang berdosa dan berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat mereka akan ada dalam api neraka. Sesat tu bukanlah ketetapan, sesat tu adalah pilihan. Sebab tu sehari 17 kali kita duk minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita duk minta ke Allah. Kita minta Allah tolong. Jangan letak kita dalam golongan orang yang Allah marah, golongan yang Allah Ta'ala sesatkan. Sebab bila sekali Allah Ta'ala dah sesatkan kita, takut kita tak jumpa jalan untuk keluar daripada kesesatan tersebut sampai akhir hayat kita. Cukup bahaya benda ni tuan-tuan. Maka dalam hidup kita tuan-tuan, apa jadi pun, setiap hari yakinlah apa yang berlaku pada diri kita semuanya datang daripada Allah. Kalau benda baik yang datang, syukur kepada Allah. Kalau yang datang tu dalam bentuk musibah, redha, rapatkan lagi diri kita dengan Allah. Jangan di akhir-akhir hujung-hujung usia ni tuan-tuan, tiba-tiba kita terkeluar. Kita pula pergi masuk geng Qadariyah ni. Kalau ketika itu berlaku pada diri kita tuan-tuan, maka tak ada kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sebab disebut di sini tuan-tuan,
Allah sendiri akan mengazab mereka. Jangan duk berasa maksiat ni benda yang kita buat ni disebabkan ketetapan Allah. Tak. Kita ada pilihan dah untuk elak. Ada. Sentiasa ada pilihan. Pilihan tu macam mana nak main? Apabila kita berpengetahuan. Sebab tu dalam hidup tak dapat tidak tuan. Mesti kena belajar. Mesti kena tuntut ilmu. Basic Nabi hebat. Siapa nak dunia? Ilmu. Siapa nak akhirat? Ilmu. Siapa nak dua-dua? Dunia akhirat? Ilmu. Tak belajar, mana boleh kita nak tahu. Maka kita kena teruskan pembelajaran, terutamanya dalam bidang agama ni tuan-tuan, untuk pastikan jalan kita jalan yang betul, iman kita berada pada kedudukan yang sebenarnya, semakin hari semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Minta maaf nak kena short sikit sebab ada urusan sikit lepas ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.